Hari ini kita nak bercakap tentang wangi bersama Iba Perfume, tetapi sebelum itu kita terus saja bersama dengan pengasasnya iaitu Ahmad Iqbal Zulkifli. Apa khabar? Selamat pagi Iqbal. Baik, Okey, sebelum terlambat saya nak ucapkan selamat hari raya yang akan menjulang tiba insya-Allah. Sebelum itu salam takziah juga saya ucapkan kepada Iqbal dan sekeluarga atas pemergian bonda yang tercinta Iqbal. Betul. Tak sampai 100 hari lah lagi. Jadi hari ini saya sebenarnya tidak mahu menjual, sebab itu saya tak bawakan produk sebenarnya. Dan berikutan dengan mungkin orang kenal saya sebagai seorang anak muda yang berniaga. Ya. Yang mana pada usia 23 tahun saya mencapai 1 juta sales. Waktu itu tak masuk TV lagi kan, kita menjual di Instagram saja. Itu dalam sebulan? Dalam sebulan lah, okay. tak sampai sebulan. Sebab satu hari itu saya buat dalam 160,000. Okay. Tapi sekarang dah mencapai seminggu. Alhamdulillah. Jadi bila saya terkedang tentang ibu saya, sebenarnya baru saja meninggal dunia. Cuma saya tidak mahu bercakap di sini. Selepas kematian ibu saya pada 2-3 hari, saya terus bersiaran di sini dan buat seperti biasa. Dan bayangkan saya menjaga ibu saya selama 2 tahun yang terlantar di rumah saya lah di KL. Kalau ikutkan berada di Kelantan, Pasir Bas. Seorang guru dan juga seorang tenaga pengajar nasyid kebangsaan. Dan pernah menjuarai jugalah. Jadi apa yang saya nak ceritakan, sebenarnya saya begitu dekat dengan ibu saya. Basuh, berak semua kan, dan kita lumpuh. Beliau lumpuh pada usia yang muda, saya kira 40 lebih waktu itu, dan baru saja meninggal pada beberapa bulan yang lepas. Saya ada upload video di Instagram saya juga yang dapat perhatian jugalah, komen 1,000 lebih macam tu. Boleh follow juga Instagram saya untuk tengok. Sebab saya selalu berkongsi tentang ibu. Sebab pada saya kejayaan itu dari ibu. Boleh follow Instagram saya kalau nak tengok video di kalau boleh zoom sedikit, ini Instagram saya Ahmad Iqbal Zulkifli yang ada tanda biru lah. Kalau mungkin boleh zoomkan sedikit, boleh ke? Okay. Nampak ke? Ahmad Iqbal Zulkifli. Kita berikan sedikit untuk melihat kepada Instagramnya itu. Saya sebenarnya hilang tahu. Saya hilang diri saya sewaktu ibu saya meninggal, sebab saya kata, ya Allah, ibu saya adalah inspirasi saya. Ibu saya yang mendoakan saya. Jadi kami adik-beradik menjaga dengan baik, dan tapi saya perlu kuat. Tapi di sebalik kematian ibu saya, sebelum beberapa hari beliau meninggal dunia, beliau bagi tahu pada saya bahawa beliau nak mati di Kelantan, di Pasir Bas, nak dikuburkan di sana. Walhal beliau berada dengan saya selama 2 tahun di rumah. Dan kadang-kadang saya datang live sini kan, kadang-kadang perasan tak saya datang seorang je. Sebab staff dengan sibuk, dan PA kadang-kadang ada, kadang-kadang sibuk di luar. Jadi sebenarnya saya datang dengan suit yang kemas begini. Semuanya saya 2 tahun saya buat sendiri dengan bujangnya. Dan kadang pada awalnya saya berjalan kaki sebenarnya. Dalam bisnes ni saya tak ada kenderaan untuk pergi ke mana-mana, dan saya mulakan bisnes dengan RM500 waktu itu, selepas saya berhenti dari bekerja dengan Datuk Seri Vida kan, sebagai pegawai pemasaran selama 4 tahun. Jadi beliau bagi tahu saya nak meninggal di Kelantan, dan betul-betul beberapa hari saja pulang ke Kelantan memang meninggal. Tapi beliau dah susunkan, okey, kalau Umi mati macam ni, kalau Umi mati macam ni. Dan ada satu video yang juga saya upload, beliau bisikkan pada saya selepas subuh, saya tidur di sebelah. Beliau kata, nanti Umi mati, insya-Allah Iqbal akan berjaya. Dan alhamdulillah, daripada sales, kalau dulu dalam bolehkah saya berkongsi sedikit lah? Sila. Sebab ini boleh dijadikan inspirasi juga kalau mungkin yang anak muda. Saya tanpa menjalankan ejen dan stokis, daripada sales yang 100,000 dalam seminggu, sekarang mencapai RM300,000 dalam 1 hari. Wow, mendadak peningkatan. Mendadak selepas ibu meninggal, dan saya pula fokus pada bisnes. Sebab saya nak lari daripada kesedihan. Saya nak lari daripada kesedihan itu, dan saya fokus pada kerja. Saya berada seorang diri. Bahkan sekarang saya selama 3 bulan sebenarnya saya bersendirian. Saya berada di hotel. Saya tidur di hotel sekarang selama 3 bulan sudah. Jadi sebab saya suka duduk sendiri, saya jadi kurang bercakap. Tapi ibu saya banyak mendoakan saya dan selalu pesan, solat jangan tinggal. Dan beliau pesan kepada saya rendah diri selalu, dan jaga adik-adik juga. Jadi tuan-puan yang juga mempunyai mungkin anak, jadikan anak itu sebagai kawan. Dan saya selalu
mendekati ibu dengan bercerita. Jadi kalau mungkin kita tak bercerita tentang masalah, kita nak rasa macam oh ini saya seorang yang kuat, tak mahu tunjukkan pada anak. Tapi bagi saya kita luahkan segala-galanya pada anak. Dan kita adik-beradik secara automatik je menjaga ibu tu dengan bagus. Ya. Mak saya menjaga dengan sederhana, sikap sederhana sehinggalah saya berjaya. Dan baru-baru ini juga viral adik saya yang membuat sales ataupun jualan sebanyak 1 juta dalam masa 14 hari. Adik saya berusia 14 tahun yang ada baru berkahwin, membeli Mustang cash hari tu, kalau mungkin pernah mendengar 400 ya, 400,000 400,000 cash beliau beli, dan dalam masa 14 hari lagi laju daripada saya. Padahal ibu saya tidak mengajar tentang perniagaan, tapi kita berniaga dengan cara yang baik. Jadi sebab itu kalau berlaku kelewatan penghantaran, saya bagi tahu secara jujur yang dalam bisnes ini dan saya sehabis baik menjaga kejujuran kalau boleh sebolehnya. Ya. Dan bagaimana saya nak bagi tahu didikan ibu itu, waktu ibu saya lahir daripada keluarga yang bercerai. Sewaktu saya berusia persekolahan lah, tidaklah terlalu lama. Kami 8 adik-beradik, 1 ibu, 1 bapa, tapi ibu saya berpisah. Okay. Tapi dalam waktu yang berlaku konflik dalam keluarga itu, kami semua adik-beradik masih dapat menjadi ketua kepada pelajar, ketua pelajar, semua ketua pelajar, dan boleh dikatakan semua adik-beradik walaupun dalam kekalutan kita tak pernah tunjuk apa yang berlaku di luar, di dalam rumah, tapi semuanya mendapat yang belajar di UM mendapat pelajar terbaik dalam bidang engineer, dan adik yang kedua juga mendapat pelajar yang terbaik. Jadi didikan ibu tu sangat penting sebenarnya kan. Ya. Mungkin figura sebagai seorang ibu tu banyak diikuti contohnya oleh Iqbal dan adik-beradik Iqbal sendiri juga untuk melihat peribadi dan juga karakteristik seorang ibu yang banyak dipelajari dan juga dicontohi oleh Iqbal juga. Betul lah, sebab kita lahir daripada keluarga kampung kan. Saya pernah bekerja sebagai pembasuh pinggan. Di KFC saya bekerja selama 3 hari. Tiga pekerjaan saya pernah bekerja dalam masa 1 hari. Dan saya menyewa bilik yang asalnya sebuah dapur di tingkat 6. Seram juga, saya datang seorang diri sebab saya rasa saya perlu berdikari. Jadi selama 1 tahun saya bekerja sebagai pembasuh pinggan sehingga waktu lewat malam. Kadang-kadang dekat subuh baru balik. Dan bila ada waktu yang lapang, saya bekerja di KFC juga dan saya bekerja di pemasaran lah. Dan alhamdulillah sewaktu ibu saya dalam keadaan macam pergolakan sebuah keluarga tu, saya hari tu hati saya kuat dan saya dapat menjuarai satu penulisan berperingkat Asia, juara. Dan waktu itu dalam pertandingan itu semua orang dewasa, dari pensyarah, daripada doktor, dan saya tak sangka kuasa Allah itu ajaib, dan saya percaya bahawa doa ibu sangat penting. Tuan, puan selalu doakan yang terbaik buat anak, walaupun saya bukan seorang bapa lagi kan. Jadi doakan selalu untuk anak, insya-Allah semuanya akan menjadi baik. Insya-Allah. Jika ada masalah apa-apa pun, keberkatan ibu dan ayah itu sangat penting bagi saya. Bagaimana Iqbal mengharungi segala cabaran yang mendatang, ataupun mungkin dalam bidang perniagaan ataupun dalam kehidupan peribadi Iqbal sendiri? Saya banyak sendiri kan. Buat semuanya saya buat sendiri. Dan bayangkan betapa sukarnya untuk saya mencapai di tahap ini. Mungkin tuan-puan mendengar, oh banyaknya, saya sampai RM300,000 satu hari. Dan tengoklah bagaimana saya menjaga setiap sudut perniagaan itu, dan sebuah cabaran itu kematanganlah bagi kita, kematangan dan adab dan juga didikan agama sangat pentinglah. Walaupun sejauh mana kita pergi, didikan orang tua dan juga didikan masyarakat juga, bergaul dengan masyarakat. Dan tetaplah menjadi orang yang sederhana. Dan kalau boleh, tengoklah ataupun follow lah Instagram saya juga. Kadang-kadang saya ada juga berikan hadiah. Boleh, sebab saya lebih suka berkawan. Saya tak pernah menjual minyak wangi di Instagram sebab saya nak ini komersial dan ini lebih pada berkawan dan berkenalan. Jadi boleh follow juga Instagram saya, Ahmad Iqbal Zulkefli. Kadang-kadang saya ada juga berikan hadiah kan kepada follower yang bertuah, bagi hadiah emas, hadiah duit semua kan, macam itulah RM1. Tapi tentang prinsip tentang duit tu kan, wang tunai, apa yang berlaku apabila saya mencapai
begitu cepat, begitu banyak jualan kan. Bagi saya duit itu tidak memberi satu simbolik kepada untuk kita menjadi macam mana? Segala-galanya bukan. Dan hati itulah penting. Kita perlu ada niat untuk menjadi seorang yang kaya, tapi masih menjaga adab dan hati itu sangat sukar sebenarnya. Dan saya bermula dari bawah. Daripada duit tak ada. Waktu saya nak buat bisnes, saya ada RM500 sebab waktu saya bekerja dengan Datuk Sri Vida, saya hantar semua duit tu 3-4 ribu kepada mak ayah semua di kampung kan. Keberkatan lah di situ. Keberkatan lah. InsyaAllah. Satu perkongsian yang baik juga Iqbal. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal bagi perkembangan peribadi dan juga perkembangan karier serta perniagaan Iqbal juga. Jangan lupa. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu dan juga selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Maaf kalau saya ada silap apa-apa dan terima kasih kepada semua kru yang bekerja dan juga penerbit di belakang, pengacara juga, semua yang terlibat. Saya sangat berterima kasih dan saya akan ingat sehingga hari tua. InsyaAllah. Terima kasih juga Iqbal. Selamat Raya Aidilfitri kita ucapkan.